Siasatan tentera maut di hutan simpan belum dijangka siap dalam masa 2 minggu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kami mulakan dengan berita susulan anggota tentera yang ditemui maut di hutan simpan belum Perak 12 April lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata laporan penuh siasatan dalaman insiden itu dijangka siap dalam masa 2 minggu. Dan ketika ini laporan siasatan siap lebih 50% dan perkembangan terkini mengenainya akan dibentangkan ke mesyuarat pasca Kabinet Rabu ini. Selepas Hari Raya tu kita yakin bahawa laporan penuh kita akan boleh dapatlah daripada pihak keselamatan. Kerana memang kita di peringkat Kementerian Pertahanan setakat ni modal kita adalah yang Berhormat Menteri sentiasa bawa isu-isu di Kementerian Pertahanan itu dalam mesyuarat pasca Kabinet. Sama ada isu daripada Kabinet itu nak disampaikan kepada anggota di Kementerian Pertahanan. Korporal Muhammad Nasri dari Batalion 25 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Sri Bentong dilapor hilang ketika melaksanakan operasi pada 7 April lalu. Dia ditemukan maut 5 hari kemudian dan hasil bedah siasat mendapati kematiannya berpunca daripada kecederaan kepala akibat terjatuh. Adli memberi jaminan kebajikan waris anggota termasuk pendidikan anak-anak akan terbela. Kawalan keselamatan di perairan negara dipertingkat pada musim perayaan Aidilfitri dan ini bagi mengekang jenayah rentas sempadan mahupun pencerobohan yang berupaya menggugat keselamatan rakyat dan kedaulatan negara. Di Sabah, aktiviti pengawalan dilaksana Tentera Laut Diraja Malaysia bersama agensi keselamatan lain. Ini meliputi kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Telah diamanahkan untuk menjaga terutamanya markas 902 untuk menjaga sebahagian daripada Laut Cina Selatan, di sebahagian Laut Sulu dan juga sebahagian daripada Laut Sulawesi. Jadi kami mempunyai lebih kurang sekurangnya 4 buah kapal dan 2 buah aset sea basing yang sentiasa berada di perairan. Pengguna yang berdepan masalah berkaitan perkhidmatan penerbangan diminta membuat aduan kepada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM. Ini bagi membolehkan tindakan lanjut dibuat. KPDN ambil maklum aduan Persatuan Pengguna Formka berkenaan harga, pertukaran jadual dan pembatalan penerbangan yang disiarkan menerusi sebuah stesen TV swasta semalam. Bagaimanapun, sebarang isu pertikaian berkaitan perkhidmatan syarikat penerbangan adalah di luar bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna KPDN. Berdasarkan Akta Perlindungan Pengguna Pindaan 2015, aduan mengenainya hendaklah dirujuk kepada MAFCOM mulai 1 Mac 2016. Aduan boleh dibuat menerusi platform Tetera, simpan atau rakam transaksi dengan syarikat penerbangan sebagai bahan bukti. Baik, sempena Aidilfitri, 1,576 mahasiswa asnaf dihantar pulang ke kampung secara percuma menaiki bas lain menerima wang saku RM160. Inisiatif dilaksana Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bersama beberapa IPT sekitar Lembah Kelang. Program julung kali diadakan itu melibatkan mahasiswa dari UM, UTM, UKM dan UPNM. Pelaksanaannya membabitkan peruntukan RM440,000. InsyaAllah Mawib melihat sambutan yang cukup baik di kalangan universiti, rakan-rakan universiti dan juga pelajar, dari wajah mereka, respon mereka. Kita cuba melihat bagaimana boleh menambahkan lagi bajet di tahun hadapan dan juga melihat apakah bidang-bidang baru yang belum kita pelopori untuk kita hit the nerve of the need of our student. Kampung halaman saya Penang, dan saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasihlah sebab saya pun bukan daripada golongan yang mempunyai kemampuan dari segi kewangan, tapi dengan adanya sumbangan daripada pihak Mawib dan juga zakat sendiri, maka saya dapat pulang dengan gembiralah tanpa memikirkan masalah kewangan. Perasaan saya sebagai student dia agak happy lah sebab kami sebagai student pun tidak mempunyai wang yang terlalu banyak lah untuk menaiki public transport dan sebagainya. So
agak happy jugalah bila dapat naik bas percuma ni. Bagi saya ni satu inisiatif yang baik lah untuk semua mahasiswa. Kalau kita tengok sini, ramai di sini. And ada sesi pagi lagi. So macam bagi saya program-program macam ni kalau boleh memanfaatkan kepada mahasiswa, saya berasakan yang sangat perlulah. FGV Holdings Berhad pula tawar jualan 10,000 pack barangan keperluan masakan pada harga RM10 lebih rendah berbanding harga pasaran iaitu RM22. Inisiatif FGV seikhlas hati itu bertujuan membantu golongan B40 di beberapa PPR sekitar Lembah Kelang. Pack barangan keperluan masakan yang dijual meliputi produk keluaran FGV termasuk minyak masak saji, krema manis saji dan gula. Untuk memberi balik kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Lebih-lebih lagi dengan Syawal yang akan datang dan kos kehidupan yang semakin meningkat. Ya, sedikit sebanyak aktiviti yang kami buat pada hari ini, kami dapat mengurangkan bebanan penduduk-penduduk di PPR ini. Sementara itu, Aduan Bandar Baharu Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur memberi keceriaan kepada golongan asnaf dengan menghulurkan bantuan kelengkapan Aidilfitri. Okey, macam yang tengok hari ni kan 50 orang penerima ni terdiri daripada golongan asnaf, golongan anak yatim, golongan yang baru kehilangan ibu ataupun bapa yang memang tak mampu. Jadi kita dapat nama tu mula-mulanya dulu daripada penghulu. Kemudian kita dapat daripada ketua-ketua kampung dan kita dapat daripada maklumat-maklumat setempat lah. Macam hari ini kita ada seorang saja OKU, yang lain semua yang memang asnaf. Salah seorang penerima, Muhammad Faiz Aiman Abdul Latif, yang baru kehilangan ayah tercinta Februari lalu. Meskipun pahit, namun itulah hakikat yang harus diterima kanak-kanak berusia 10 tahun tersebut. Kenangan membakar lemang sebagai juadah lebaran bersama ayahnya yang meninggal kerana sakit jantung akan selalu dirindukan. Macam tak seronok tu. Masa tu kok macam tak ada lah orang nak balembang semua tu. Selalunya ayah yang buat. So, kali ni? Kali ni? Tak tahu. Tak buat lembang lah? Tak tahu. Faiz bersama 3 lagi adik-beradiknya tinggal bersama ibu mereka, Fauziana Syuib, yang bekerja dengan syarikat pembersihan. Dan ini pula usaha memperkasa TVET dalam kalangan anak tentera, terutama di peringkat pengajian tinggi. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Petronas dan TNB dalam rangka program bersesuaian untuk tujuan itu. Ini termasuk mempertimbang pelaksanaan latihan TVET dan padanan pekerjaan untuk golongan sasar. Memang kita ada skim bantuan pendidikan di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Jadi kalau di peringkat ijazah kita memang ada beasiswa LTAT dan seumpamanya. Begitulah juga dengan di peringkat diploma. Jadi kita pun ada bantuan one-off. Bila dia masuk universiti, peringkat ijazah dapat 1,500, peringkat diploma dapat 1,000. 5 unit kios jualan makanan mahasiswa Perak Sejahtera yang menawarkan menu berhasiat dengan harga rendah akan diwujudkan di IPT sekitar Perak menjelang Jun ini. Inisiatif dilaksana Kerajaan Negeri bersama-sama Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan dan Kotak Global Senyum Berhad. Projek rintis bermula di Universiti Sultan Azlan Shah sebelum diperluas ke IPT lain. Mahasiswa Perak Sejahtera merupakan program khusus yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri bagi membantu pelajar, graduan serta belia dari golongan B40 dan juga asnaf untuk mendapatkan makanan pada harga yang lebih rendah dan berkhasiat. Program itu juga berupaya menjana peluang pekerjaan selain melahirkan lebih ramai usahawan belia.
RM3 juta diluluskan bagi pembinaan sebuah tapak pasar tani kekal di Sungai Rambai, Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata tapak pasar tani berkenaan boleh memuatkan sehingga 70 peniaga. Lokasi tapak pasar tani kekal berkenaan bersebelahan kawasan rehat dan rawat Sungai Rambai arah selatan. Tapak pasar tani ini telah pun diluluskan oleh FAMA akan menjadi tapak pasar tani kekal di Sungai Rambai ini. Jadi dulu dia orang tak kekal, berpindah-pindah. Jadi sekarang ini hasil usaha daripada Esko Pertanian, Datuk Dr. Akmal telah berjaya mendapat peruntukan RM3 juta untuk dijadikan tapak pasar tani kekal Sungai Rambai. Dengan wujudnya pasar tani kekal, ia dapat memudahkan masyarakat mendapatkan barangan keperluan harian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Kuih Tradisional dan Pelita Raya Melaka 2023 di Sungai Rambai. Selamat Hari Raya, sambut sederhana, biarlah bersyukur seadanya. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bertemu kembali. Angkatan Muda Keadilan AMK terbuka bekerjasama dengan sayap pemuda daripada Parti Komponen Barisan Nasional BN dalam menghadapi pilihan raya di 6 negeri akan datang. Jelas Ketua AMK Adam Adli, perbincangan kerjasama itu sedang dijalankan. Setakat ini, kesiapsiagaan AMK untuk tujuan itu telah melebihi 60%. Gerak kerja bermula sejak 2 bulan lalu. Dia tak lama pun untuk siapkan. Sebaik kita sudah pun ada calon, sebaik kita sudah ada pun dia punya ketetapan di peringkat atas, maka kita boleh fulfill the remaining 40%. Ini adalah soal keperluan lah dalam segi kesediaan jentera. Apa yang diperlukan? 60% itu merangkumi apa? Yang pertama adalah untuk kena pasti kekuatan bilangan. Untuk pastikan di setiap cabang tu sudah dihidupkan. Untuk pastikan kita sudah ada kepimpinan, pelantikan juga jawatan-jawatan kuasa pilihan raya. Itu 60%. The remaining 40% will normally be about campaign, narrative, calon. Dalam pada itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub menyatakan partinya bakal petaruh calon boleh menang dalam pilihan raya di 6 negeri. Dia calon ini calon yang winnable, calon yang boleh menang. Jadi tak kiralah tua ke muda ke, pernah bertanding ataupun tidak pernah bertanding. Jadi kita jawatankuasa pilihan calon akan berbincang, bermuafakat dan kita akan pilih calon yang boleh menang. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan.
sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya do it best dengan FEN. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat didorong sentimen pasaran yang lebih cenderung kepada data ekonomi. Setakat 12 tengah hari, ringgit dinegakan pada 4.41 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.31 dan berada pada 3.29 berbanding yen. Ringgit dinegakan pada 5.47 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.84 berbanding euro. Manakala berbanding bat pula, ringgit didagangkan pada 12.85. Bursa Malaysia dibuka rendah mengambil petunjuk prestasi semalaman Wall Street di tengah sentimen pasaran yang berhati-hati. Setakat 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 5.30 mata kepada 1,429.83 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Vitas kekal rata pada 2 sen, Hong Seng juga tidak berubah pada 13.5 sen, manakala SMRT naik 7 sen kepada 60 sen. Manakala sahnya mencatat keuntungan pula, FNN bertambah 70 sen kepada RM27.20, Nestle juga naik 50 sen kepada RM137 dan Hong Leong menokok 28 sen kepada RM20.36. Pertumbuhan ekonomi Sabah mampu diperhebat menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi tahun ini. Keyakinan itu disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Terbaru, Sabah memperoleh pelaburan RM11.5 bilion membabitkan 89 projek yang berupaya mewujudkan lebih 4,500 peluang pekerjaan. Projek Keluli Hijau Bersepadu bernilai lebih RM19 bilion di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang Sogip juga bakal memberi pendapatan besar kepada negeri itu. Sabah turut bakal memperoleh hasil pelaburan langsung asing dan domestik RM33.4 bilion. Jelas Datuk Seri Haji Ji, kemasukan pelaburan itu dapat mengurangkan pengangguran dan membasmi kemiskinan, seterusnya meningkatkan keselesaan hidup rakyat. Negeri Pantai Timur cukup terkenal dengan pelbagai produk pelancongannya yang tersendiri. Justeru sempena tahun melawat Malaysia 2025, Tourism Malaysia Wilayah Timur akan melakukan pelbagai program dan aktiviti bagi merancangkan kehadiran pelancong. Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Timur, Zuraini Abdul Ghani berkata, dengan adanya pelbagai program, ia bukan sahaja dapat membantu pemain industri, malah boleh menjana ekonomi bagi masyarakat setempat. Memang kita sedang bersedia, orang kata bersiap sedialah untuk menyambut Tahun Melawat Malaysia tahun 2025. Jadi salah satu daripada aktiviti ini adalah seperti membantu kerajaan negeri dalam mempromosikan aktiviti-aktiviti yang mereka adakan. At the same time juga kita memperkenalkan destinasi-destinasi dan produk pelancongan yang baru yang ada untuk kita ketengahkanlah. Beliau ditemui pada program Pelita Raya Terengganu 2023 di Kampung Budaya Kuala Terengganu. Perkembangan di Sudan, sekurang-kurangnya 59 maut termasuk 3 kaki tangan PBB setelah pertempuran melibatkan pihak tentera dengan Rapid Support Force RSF masuk hari kedua pada Ahad. Pertempuran menyebabkan ratusan lagi orang awam cedera. Malah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran beberapa hospital di Khartoum bakal berdepan kekurangan bekalan darah, peralatan transfusi dan peralatan sokongan lain. Pihak Program Makanan Sedunia WFP turut mengesahkan penangguhan operasi setelah 3 pekerjanya maut. Pertempuran melibatkan tentera dan RSF mencetuskan bantahan antarabangsa dan kebimbangan serantau termasuk negara jiran Mesir dan Chad. Selepas seharian tegang, tentera Sudan mengorak langkah pada Ahad dengan meletupkan pangkalan RSF menerusi serangan udara.
Bekas Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok turut menggesa gencatan senjata segera dilakukan bagi memberi laluan kepada koridor kemanusiaan. Ia susulan Kesatuan Doktor memaklumkan adalah sukar untuk pihak perubatan berurusan masuk dan keluar dari hospital. Dalam periksa itu, Wisma Putra sedia bawa balik rakyat Malaysia di Sudan jika perlu dan ketika ini situasi konflik di negara itu terus dipantau rapat dan sebarang tindakan lanjut diteliti menerusi perbincangan bersama agensi berkaitan. Jadi kita nak pastikan bahawa keadaan rakyat Malaysia yang selamat di sana, jadi kita menasihatkan supaya rakyat Malaysia yang berada di sana akan mengambil langkah-langkah bagi memastikan supaya mereka tidak keluar buat masa kini, memandangkan keadaan masih lagi dianggap berbahaya dan kita akan sentiasa memanggil agensi-agensi sebagai langkah-langkah seterusnya apa yang perlu. Ini termasuklah keberangkalian untuk kita langkah untuk mengeluarkan rakyat Malaysia. 29 rakyat Malaysia di Sudan disahkan selamat dan mereka boleh berhubung dengan pihak malawakil untuk mendapatkan atau memberi sebarang maklumat. Polis Alabama mengesahkan 4 maut manakala 28 lagi cedera dalam kejadian tembakan yang berlaku pada majlis hari jadi. Kejadian tembakan itu dilaporkan berlaku pada malam Sabtu. Parti sambutan hari jadi berkenaan meraihkan seorang remaja perempuan dan berlangsung di sebuah studio tarian di Bandar Daddyville. Pihak tempatan melaporkan salah seorang yang maut adalah abang kepada remaja perempuan berkenaan. Bagaimanapun, media tidak diberikan sebarang butiran lanjut berhubung identiti 3 lagi mangsa yang maut. Begitu juga maklumat berhubung suspek dan motif kejadian yang belum lagi didedahkan. Saingan Piala MFL 2023, Terengganu FC TFC menerajui carta kumpulan A selepas meraih kemenangan ke-7 berturut-turut musim ini dan turut melakar kemenangan PDRM FC, skuad projek FAM MSN dan Kedah Darul Aman B selepas menewaskan lawan masing-masing. Dan beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, skuad kendalian Hairudin Omar Cemerlang melakar 4 jaringan. Muhammad Saiful Hakim Syarul dan Muhammad Syami Zamri masing-masing meledak 2 gol. Di Stadium Darul Aman, sang Kenari melakar kemenangan keempat musim ini menundukkan Johor Darul Takzim 2 dengan keputusan 2-1. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Sabah terus kemarau kemenangan dalam 5 perlawanan terbaru tewas 1-3 kepada skuad projek FAM MSN. Buat jurulatih Nur Zaidi Rohmat, ini adalah kemenangan kedua musim ini selepas berjaya menundukkan Kelantan United FC sebelum ini. Aksi lain di Stadium Bandaraya, 2 pemain import PDRM bertindak cemerlang masing-masing meledak 1 gol. Pemanah para kebangsaan G. Danishan membuat persiapan rapi bagi menghadapi 2 kejohanan antarabangsa dan ini melibatkan kejuaraan memanah para dunia di Pilsen, Republik Czech pada Julai serta Sukan Para Asia di Hangzhou, China pada Oktober. Ya, untuk dekat KL pun preparation saya ni tengah fokus sangatlah sebab bulan 7 tu memang dia dah start World Champ dekat situ, dekat Republic Czech. Kita pun training kuat-kuat lah dekat situ. Sebelum ni struggle tu memang ada bang untuk saya. Banyak dah. Masa Sukma pun saya tengah fikir banyak sebab coach saya pun duduk dekat Lostar. Saya pun training dekat KL juga. Dekat KL tu coach Maliki jaga saya. Lepas tu ada banyak lah masalah dekat situ sebab masa itu memang tak dapat. Training pun 1 hari juga. Mengimbas kembali Tamasya Sukma 2022, beliau berkata tumpuannya terganggu berikutan terpaksa berjauhan dengan jurulatih. Danishan ditemui selepas menerima insentif kemenangan para Sukma berjumlah RM10,000 hasil membolot 3 emas dan 1 perak.
Selepas disahkan mengidap kanser paru-paru pada Mac, legenda bola sepak negara Khalid Ali akan menjalani rawatan pertama di Hospital Selayang esok. Khalid pernah membantu skuad kebangsaan di pusingan kelayakan Olimpik Moskow 1980. Dengan nada sebab mengakui beliau mendapat sokongan moral yang kuat dari keluarga dan rakan-rakan. Hari Selasa saya akan buat saya punya first chemo dan juga akan ada program selanjutnya lah. Selang banyak apa yang doktor advise saya sebanyak 6 kali. So di situ dia akan tengoklah ada progres ataupun tak ada progres. Sebab saya punya kanser ni boleh dikatakan unik. Doktor kata unik. Dia boleh berubat tapi dia tak boleh promise baik. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis iftar menghargai atlet-atlet Selangor di Dewan MPKS Sarjana Utama Sungai Buloh. Sementara itu, Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB akan membantu mempercepatkan proses rawatan Khalid Ali dan untuk itu YAKIB akan menggunakan segala kepakaran yang ada pada badan induk itu untuk membantu ahlinya. Jelas pengurusinya Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, pihaknya akan membantu Khalid Ali sedaya upaya. Kita ada doktor ataupun dalam bot kita ada seorang doktor, Datuk Dr. Alwi. Beliau sedang membantu beliau lah untuk menguruskan perubatan itu dan mempercepatkan rawatan. Ini YAKIB akan melancarkan program ceria atlet di Selangor. Sejumlah 20 atlet akan menerima bantuan memperbaiki rumah. YAKIB juga akan memperkenalkan program pencarian bakat bola sepak di Selangor iaitu Piala Budak Kampung yang akan dikendalikan oleh bekas-bekas pemain bola sepak Selangor. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Baik, sekian berita tengah hari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.